Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Bersama saya, Abang Muaz Liab Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak. 1,365 atlet dari semua bahagian di Sarawak iaitu Zon Selatan, Barat, Utara dan Tengah bakal menyertai Sukan Sarawak Suksar Sibu 2023 yang akan diadakan di Sibu pada 15 hingga 18 Januari tahun depan. 13 acara dipertandingkan iaitu angkat berat, berbasikal, bola keranjang, bola tampar, futsal, hoki, judo, karate, silat, sepak takraw, tinju, taekwondo dan wushu. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Suksar bagi menyediakan program pendarahan kepada atlet pelapis Sukan Malaysia SUKMA serta persediaan pegawai-pegawai teknikal bagi sukan-sukan terpilih. Walaupun untuk Sukan SUKMA kita ada 37, tapi untuk Sukan Suksar kita pilih 13 sukan dan semua sukan-sukan ini juga akan dipertandingkan di Sukan SUKMA. Semua acara dipertandingkan di 11 venue sekitar Sibu, antaranya Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim, Stadium Tertutup Sibu dan Stadium Tertutup Bukit Lima. Desa Sanyan, Kolej Laila Taib dipilih sebagai lokasi penginapan kontijen. Temasya berkenaan akan dirasmikan di Stadium Tertutup Sibu oleh Dato' Abdul Karim pada 15 Januari, sementara majlis penutup dijangka dirasmikan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pada 18 Januari. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa sidang media temasya berkenaan di Kuching. Kawasan Jambusan dipilih menjadi lokasi pembinaan arena sukan bau bagi memberi peluang untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Jinet berkata pembinaan fasiliti itu dapat menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi komuniti dengan meningkatkan peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan kualiti hidup. Katanya hari ini kawasan ini tidak ada sebarang aktiviti langsung, jadi selepas siapnya arena sukan bau ini nanti akan nampak sedikit demi sedikit aktiviti sosioekonomi setempat. Beliau berkata demikian pada majlis pecah tanah arena sukan bau di Jalan Jambusan Rabu lepas. Adun Tasik Biru itu menambah peruntukan sejumlah RM2 juta di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA juga telah diluluskan bagi membina pusat komuniti sekiat yang berdekatan dengan arena sukan bau untuk dijadikan tempat bagi usahawan tempatan. Mengenai peruntukan untuk pembinaan arena sukan bau, sebelum COVID-19 kelulusan RM5 juta dan selepas COVID-19 Premier Sarawak telah memberi peruntukan tambahan RM5 juta bagi menjadikan jumlahnya RM10 juta. Dalam pada itu, beliau memberitahu bahawa pemilihan kontraktor adalah melalui tender terbuka dengan nilai sebanyak RM7.9 juta sambil berharap agar projek pembinaan berkenaan dapat disiapkan lebih awal daripada tempoh 20 bulan yang dijadualkan. Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak menyeru pihak berkuasa tempatan, badan bukan kerajaan serta syarikat pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam untuk tampil dengan pendekatan baharu bagi menguruskan sisa-sisa pepejal dengan baik. Ia penting untuk memastikan kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan awam. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Hibni memaklumkan kementerian memberi penekanan mengguna pakai langkah sistematik untuk melupuskan sisa-sisa pepejal dalam usaha menjamin pengurusan sisa buangan lebih mampan. Tambahnya sisa pepejal boleh diproses menjadi sumber tenaga sekaligus melestarikan alam sekitar melalui kaedah pelupusan sisa pepejal daripada teknologi sisa buangan kepada tenaga. Beliau berucap pada majlis penyampaian hadiah pertandingan 3K, kebersihan, kecantikan dan kejiranan contoh anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Kuching semalam. Terdahulu Datuk Bandar DBKU Hilmi Osman berkata, pertandingan diadakan itu bertujuan mendidik masyarakat bersama menjadikan Bandaraya Kuching sebuah bandaraya paling cantik, bersih, selamat, pintar dan lestari di Malaysia menjelang tahun 2025. Beliau berharap pertandingan itu dapat menyemai rasa bertanggungjawab serta meningkatkan kesedaran di kalangan warga bandaraya untuk melindungi alam sekitar sekaligus bersama memainkan peranan masing-masing mengamalkan gaya hidup hijau sebagai usaha dan sumbangan kepada generasi akan datang. Pelaksanaan projek membina kawasan lapang berbumbung untuk kemudahan orang kurang upaya OKU di hadapan Pusat Aktiviti Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal POKU FM Miri akan memudahkan golongan ini menjalankan aktiviti mereka pada masa akan datang.
Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Tim berkata, projek RM120,000 ini kerja pembinaannya mengambil masa 6 bulan dan telah bermula 20 Oktober lepas dan dijangka siap sepenuhnya April 2024. Ujar beliau, projek tersebut adalah yang ketiga di bawah projek transformasi luar bandar RTP sejak Poku FM berpindah ke lokasinya sekarang. For this, I'm happy that at least now they have this building outside for them to hold activities. Dulu di dalam sana also yang kecil lah, cukup tempat lah. And also at that time if it rains, it will be difficult outside. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Pusat Aktiviti Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal Miri Poku FM di Piasau Camp Jalan Pantai Miri. Sebelum ini, ahli Poku FM menyewa kemah setiap kali menganjurkan aktiviti yang melibatkan perbelanjaan. Dengan siapnya projek ini kelak akan memudahkan Poku FM untuk menganjurkan pelbagai aktiviti. 5 lelaki dan seorang wanita ditahan dipercayai ahli kumpulan Beza In yang aktif dalam kegiatan pecah kedai dan curi kenderaan di Kuching. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Macha Atta, kesemua suspek merupakan warga tempatan berumur 18 hingga 36 tahun tersebut mempunyai rekod penyalahgunaan dadah telah ditahan dalam serbuan di sebuah rumah di Matang petang Khamis lepas. Hasil pemeriksaan turut merampas sebuah motosikal, kereta kompak, kereta sedan yang dipercayai dicuri, kabel, komputer riba, telefon pintar dan alatan perkakasan yang digunakan untuk kegiatan pecah kedai. Modus operandi kumpulan ini menyasarkan kedai-kedai menjual alat komunikasi di Kuching, Kota Semarahan, Padawan, Bau dan Seriaman pada waktu awal pagi. Kumpulan ini turut menggunakan sebuah kereta sedan yang diubah suai serta menggunakan nombor kenderaan palsu selain kerap menukar warna bagi mengelirukan pihak berkuasa. Dengan tertumpasnya kumpulan ini telah menyelesaikan sebanyak 27 kes pecah kedai di sekitar daerah Kuching, Kota Semarahan, Padawan, Bau dan Sri Aman yang melibatkan nilai keseluruhan kerugian dianggarkan bernilai RM288,872 dan 80 sen. Kesemua tangkapan direma selama 7 hari sehingga 22 hari bulan Disember 2023. Datuk Manca berkata demikian di sidang media mengenai tangkapan tersebut di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 14 tahun atau sebat untuk kesalahan kedua, manakala bagi curi kenderaan disiasat di bawah Seksyen 3794 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 7 tahun termasuk denda jika sabit kesalahan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM daerah Semunjan dengan kerjasama Persatuan Wanita Kampung Sengkalan menganjurkan program keselamatan dan pencegahan awal kebakaran bertempat di Balai Raya Kampung Sengkalan Semunjan semalam. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi berkata, program tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran tentang risiko kebakaran, menyediakan latihan kepada individu dalam langkah pencegahan awal dan tindak balas pantas terhadap kebakaran serta menggalakkan amalan keselamatan yang baik di rumah, tempat kerja dan tempat awam. Beliau berucap demikian semasa merasmikan program berkenaan yang menghimpunkan lebih kurang 50 orang penduduk kampung. Dalam majlis sama turut diraikan perumbuhan Persatuan Wanita Kampung Sengkalan yang telah didaftarkan secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Perubahan Malaysia Oktober lepas. Selain itu, terdapat beberapa aktiviti turut dijalankan sepanjang program tersebut, antaranya ceramah keselamatan kebakaran, latihan memadamkan api kebakaran menggunakan alat pemadam api, latihan memadamkan kebakaran dapur menggunakan pakai kain basah dan cara memadam api kebocoran gas. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.